Hai semua, selamat sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Semoga semua selamat dan sihat di mana jua anda semua berada. Pada hari ini, kami ingin berkongsi pengetahuan tentang penggunaan perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette Pustaka Negeri Sarawak. Di antara isi kandungan yang lain adalah maklumat ringkas serta perkhidmatan yang disediakan oleh sektor perkhidmatan depository. Adakah anda mengetahui bahawa Pustaka Negeri Sarawak bukan sahaja berfungsi dan berperanan sebagai perpustakaan, tetapi ia juga berperanan sebagai depository negeri. Sektor ini terletak di Jalan Cahaya Indah, off Jalan Sultan Tengah 93050 Kuching, Sarawak. Sektor ini juga menyediakan perkhidmatan rujukan, bahan rekod dan arsip serta bahan koleksi Sarawakiana bagi tujuan penyelidikan dan rujukan. Untuk pengetahuan semua, sektor perkhidmatan depository terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian Sarawakiana, bahagian pengurusan rekod dan bahagian pengurusan arsip. Di antara objektif utama sektor perkhidmatan depository ini ialah menyediakan pemilihan dan penggunaan sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan, mewujudkan rekod bibliografi yang mengikut piawaian untuk sumber atau bahan yang diterbitkan, menyelenggara rekod statistik sumber-sumber pustaka atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak dan juga menyelenggara, memelihara dan menyimpan rekod-rekod awam yang melebihi 25 tahun dan lain-lain yang diarah oleh Setiausaha Kerajaan Negeri untuk diselenggara, dipelihara dan disimpan di depository rekod negeri dengan mengambil kira nilai sejarah dan kepentingan awamnya. Rekod-rekod ini termasuk rekod jabatan, rekod peribadi, dokumen, rekod kewangan dan sebagainya. Untuk makluman, perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette ini diurus atau diselenggara oleh bahagian Sarawakiana. Bahagian Sarawakiana ini merangkumi 2 unit iaitu unit penyerahan bahan-bahan terbitan dan sejarah lisan dan unit koleksi khas. Terdapat 3 fungsi utama bahagian Sarawakiana iaitu untuk membangun dan memperkasakan koleksi khas iaitu koleksi Sarawakiana Pustaka Negeri Sarawak, untuk mempromosikan perkhidmatan, program dan aktiviti serta memberi akses bahan-bahan koleksi pustaka kepada orang awam dan penyelidik untuk tujuan rujukan dan penyelidikan, dan juga untuk menguatkuasakan peranan Pustaka Negeri Sarawak sebagai pusat penyerahan bahan. Peranan dan fungsi utama ini adalah berkuat kuasa seperti termaktub di dalam Sarawak State Library Ordinance tahun 1999. Unit penyerahan bahan-bahan terbitan dan sejarah lisan pula berfungsi untuk memastikan warisan sastra di negeri ini dikekalkan untuk penyelidikan dan kegunaan para cendekiawan dan untuk generasi akan datang, memperoleh dan menyediakan sumber-sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan dalam Sarawak, menyediakan rekod bibliografi mengikut piawaian berdasarkan bahan-bahan yang diterbitkan, mengekalkan rekod statistik sumber perpustakaan atau bahan-bahan yang diterbitkan di Sarawak, memberi kesedaran, khidmat nasihat, promosi dan penguatkuasaan keperluan serahan bahan, legal deposit di Sarawak, pemeliharaan warisan negeri terutamanya dalam bidang sejarah sosial dan budaya Sarawak, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sejarah lisan, diskusi dan latihan mengenai amalan sejarah lisan dan juga mendokumentasikan sejarah lisan, pemprosesan bahan-bahan dan memberi akses kepada pengguna koleksi sejarah lisan. Selain itu juga, di antara fungsi utama unit koleksi khas pula merangkumi membangunkan koleksi khas iaitu pembelian, wasiat, derma, pembangunan kandungan tempatan, sejarah lisan, pendigitalan dan penyerahan bahan, terutamanya bahan Sarawakiana, Borneo, Malaysiana dan koleksi Nazir. Perolehan bahan koleksi khas terutamanya bahan Sarawakiana, Borneo, Malaysiana dan koleksi Nadir, memperkaya kandungan tempatan melalui pendigitan dan sejarah lisan,
pemprosesan dan pemeliharaan bahan-bahan koleksi khas dan juga pengaksesan, promosi dan penggunaan perkhidmatan dan bahan-bahan koleksi khas serta bahan-bahan yang bernilai arkib. Adakah anda tahu bahawa Pustaka Negeri Sarawak mempunyai perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette? Pengguna boleh merujuk koleksi e-Sarawak Gazette ini di atas talian dan boleh memuat turun salinan digital Sarawak Gazette ini secara percuma dan di mana saja dengan adanya talian internet. Ini merupakan laman utama e-Sarawak Gazette. Anda semua boleh melayari laman ini melalui laman web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau melalui alamat URL yang tertera. Adakah anda tahu bahawa Pustaka Negeri Sarawak mempunyai perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette? Pengguna boleh merujuk koleksi e-Sarawak Gazette ini di atas talian dan boleh memuat turun salinan digital Sarawak Gazette ini secara percuma dan di mana saja dengan adanya talian internet. Ini merupakan laman utama e-Sarawak Gazette. Anda semua boleh melayari laman ini melalui laman web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau melalui alamat URL yang tertera. Mari kita mempelajari bagaimana hendak menggunakan perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette. Anda boleh membuka brosur dengan menaip Pustaka Negeri Sarawak atau menggunakan alamat URL www.pustaka-sarawak.com. Anda akan melihat paparan seperti yang tertera di skrin. Seterusnya, klik pada perkhidmatan yang terdapat di bahagian atas laman web rasmi. Kemudian pilih perkhidmatan atas talian dan pilih e-Sarawak Gazette. Klik pada e-Sarawak Gazette, anda akan melihat laman utama e-Sarawak Gazette seperti yang tertera di skrin. Anda boleh memulakan pencarian Sarawak Gazette mengikut tahun seperti terdapat dalam bulatan merah di sebelah kanan. Di antara koleksi Sarawak Gazette, Pustaka Negeri Sarawak yang terawal ialah pada tahun 1907. Sebagai contoh, anda boleh klik pada tahun 1907. Hasil carian tahun 1907 adalah seperti yang tertera pada skrin. Anda boleh membuat pencarian Sarawak Gazette mengikut tarikh, bulan, nombor isu atau isi kandungan seperti yang terdapat dalam bulatan merah. Sebagai contoh, anda boleh klik pada tarikh 04 Februari 1907. Seterusnya, anda boleh melihat salinan digital Sarawak Gazette seperti yang dipaparkan pada skrin. Salinan digital yang dipaparkan adalah di dalam format PDF. Anda boleh memuat turun atau mencetak salinan tersebut dengan menekan butang muat turun atau cetak seperti yang terdapat dalam bulatan merah di atas sebelah kanan skrin. Selain itu, anda juga boleh membuat salinan pautan pada salinan digital Sarawak Gazette. Ini adalah bagi memudahkan anda untuk melari artikel tersebut pada masa akan datang tanpa membuat pencarian semula dari awal. Pernahkah anda mendengar Warta Negeri Sarawak atau Sarawak Gazette dan Warta Kerajaan Negeri Sarawak atau Sarawak Government Gazette? Adakah anda tahu bahawa kedua-dua Sarawak Gazette dan Sarawak Government Gazette adalah warta yang berbeza? Kebanyakan pengguna tidak mengetahui kewujudan Sarawak Gazette dan Sarawak Government Gazette. Mari kita mempelajari apa itu Warta Negeri Sarawak atau lebih dikenali sebagai Sarawak Gazette dan Warta Kerajaan Negeri Sarawak atau lebih dikenali sebagai Sarawak Government Gazette. Warta Negeri Sarawak atau Sarawak Gazette telah diterbitkan oleh Pejabat Pencetakan Kerajaan atau The Government Printing Office yang ditubuhkan pada tahun 1870 dan merupakan projek Raja Charles Brooke, Raja kedua Sarawak semasa Perang Pemerintahan Brooke. Terbitan pertama bertarikh 26 Ogos 1870 adalah merupakan risalah 3 halaman yang memaparkan ringkasan telegram mengenai Perang Franco-Prussian. Penerbitan Sarawak Gazette telah bermula pada tahun 1970 sehingga 1941. Walau bagaimanapun, penerbitannya ditangguhkan semasa penjajahan Jepun pada tahun 1942 hingga 1946.
Ia kini menjadi sumber penting maklumat sejarah mengenai hal ehwal Sarawak termasuk ekonomi, pertanian, mineral, minyak, statistik pengeluaran, antropologi dan arkeologi. Manakala Warta Kerajaan Negeri Sarawak atau Sarawak Government Gazette adalah merupakan terbitan mengenai Undang-Undang Negeri Sarawak, diistilah sebagai Ordinan dan Perundangan Subsidiary. Bermula 1 Januari 1993, perubahan telah diperkenalkan di Sarawak dalam penomboran ordinan setelah revisi Undang-Undang 1992, Chapter 1. Semua undang-undang termasuk undang-undang yang telah disemak semula pada dan selepas 1 Januari 1993 akan diberi nombor secara berturut-turut dan ditentukan oleh nombor bab atau chapter. Warta Kerajaan Negeri Sarawak atau Sarawak Government Gazette ini terbahagi kepada 5 bab. Secara ringkasnya, kelima-lima bab adalah terdiri daripada bab 1 terbahagi kepada 2 siri, iaitu siri utama yang mengandungi revisi Undang-Undang Ordinan 1992 dan Pra 1993 Ordinan. Manakala siri A merupakan ordinan pindaan, ordinan pembekalan dan ordinan yang bertujuan untuk berkuat kuasa dalam jangka masa pendek. Bab 2 diterbitkan dengan merangkumi semua perundangan dan menggunakan huruf S, W, K, L, N. Bab 3 diterbitkan meliputi semua rang undang-undang negeri yang akan diperkenalkan di Dewan Undangan Negeri. Bab 4 diterbitkan merangkumi semua undang-undang subsidiary dengan menggunakan huruf S, W, K, L, G dengan pemberitahuan undang-undang kerajaan tempatan atau pihak berkuasa. Bab 5 diterbitkan untuk pemberitahuan umum dan undang-undang yang diperlukan penerbitan di dalam gazet oleh kerajaan pada setiap hari Khamis. Demikianlah serba sedikit penerangan mengenai perkhidmatan atas talian e-Sarawak Gazette yang ditawarkan oleh Sektor Perkhidmatan Depository. Semoga dengan penerangan ini akan memudahkan pencarian dan juga penggunaan e-Sarawak Gazette di kalangan pengguna. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami di talian 082 44 0488 atau email kepada statedepository@sarawak.gov.my. Terima kasih dan selamat menonton. I'm very impressed by the electronic version of the Sarawak Gazette, the e-Sarawak Gazette, which Pustaka has created and is continuing to create. It's a very, very valuable resource for historians, researchers, social scientists, really in anyone who's interested in the history of this very unique state. The way that it is being produced provides you with access to an amazing resource for the history of Sarawak, virtually everything that has been happening in Sarawak since 1872, right up to the current century. So as it progresses, it will cover more and more of that very important period in Sarawak's history. Congratulations to everyone who has been involved, well done, and I look forward to using it myself extensively from my office back in Sydney. Thank you. Adalah usaha yang baik yang sebenarnya ya, bagus. Memandangkan e-Sarawak Gazette ni adalah merupakan
koleksi tempatan ya, tempatan, dan juga adalah susah lah ataupun bukan senang untuk kita mengakseskan pada Sarawak Gazette. This is part of the preservation program of national heritage by the Pustaka Negeri Sarawak of archival materials, whereby it can be accessed easily by the public, not only in Malaysia but by researchers from throughout the world. At their fingertips, they can get important information and historical facts pertaining to the state of Sarawak. More importantly, this kind of effort is able to protect the physical copies of the Gazette from wear and tear by the users, and thus this could be preserved permanently for posterity, for the younger generations to come. So this is a commendable effort by Pustaka Negeri Sarawak that the National Archives of Malaysia should do the same. They have good collections of federal government gazettes to be make available to users at their fingertips through internet connectivity, and also of a very effective use of materials, and also on the preservation part of our national. Ialah syabas dan tahniah kerana telah berjaya memperluaskan akses kepada Sarawak Gazette yang memang agak sukar untuk kita dapati ataupun kita akses jika tidak diubah bentuk dalam bentuk digital. Syabas dan tahniah sekali lagi. Ucapkan tahniah kepada kumpulan White Hornbill kerana telah berjaya menyudahkan e-Sarawak Gazette ini untuk menjadi satu rujukan yang bermanfaat kepada seluruh dunia. Saya dapati memang amat berguna kepada para penyelidik dan juga warga komuniti lah di seluruh dunia, sebab dia dah memang elektronik kan. Jadi saya pun amat berbangga lah sebab kita dari Sarawak pun ada kemudahan yang sedemikian dan kita boleh berkongsi dengan orang luar yang membuat penyelidikan tentang sejarah Sarawak, budaya dan sebagainya, serta Sarawak Gazette juga melibatkan kandungan yang mempunyai keputusan-keputusan kerajaan kan. Dia memang amat berguna. Semoga dapat diperkembangkan di peringkat global lah. Terima kasih.